Okay. Okay, apa saja persoalan yang bermain di kepala? Okay, grup ni, grup bukan grup Kak Azhar saja ni. Tapi semua leader yang ada dekat dalam ni, Alhamdulillah. Contoh Robi, dia ada grup dia sendiri. Contoh Rashid Noor, dia ada grup dia sendiri. Okey, contoh Dr. Khairul, dia ada bawa dia punya downline dia sendiri. Semakin lama kita punya grup semakin membesar. So tahniah untuk yang baru, tahniah untuk yang baru kenal Forever, tahniah yang masuk dalam kelas ni kosongkan kepala, kosongkan gelas kan, supaya boleh dapat terima apa sahaja persoalan tentang Forever. Tentang Forever. So kalau ada siapa-siapa nak tanya berkenaan dengan produk, berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan business especially, okay, silakan. Sebab Kak Zah ada pembantu, Kak Zah ada CBM Mia, Kak Zah ada CBM Lila. Jadi semua orang boleh tolong jawab. Semua orang boleh tolong bagi jawapan. Semua orang boleh lancarkan setiap persoalan. Sebabnya kita tahu tak ada penyakit yang tak ada penawar untuk setiap penyakit. Maksudnya tiada persoalan, tiada jawapan untuk setiap persoalan, kan? Okey. So silakan, ada siapa nak tanya, nak mulakan dulu? Nak mute pula. Nak unmute pun boleh. NFI. Siapa NFI? Pelik. Ni orang ni apa pacak je. Lepas tu orangnya pergi makan Fazlin. Okay. Boleh silakan. Ada siapa nak tanya? Baru nak tanya. Okay, ada yang nak tanya? Kalau ada siapa yang belum nak tanya. Okey, Kaza nak cerita lebih kepada GEP sebenarnya. Sebab rata-rata Kak Zah tahu ramai yang kat dalam ni walaupun dia belum lama ataupun dia dah lama tapi dia masih lagi belum faham tentang GEP. Mungkin juga ada persoalan tentang GEP daripada korang, so korang boleh juga masukkan tentang GEP. Kita ada banyak persoalan sebenarnya dalam Forever ni sebab grup kita ni ada sistem, grup kita ni ada mapping, grup kita ni ada online business. Jadi ada persoalan, cepat-cepat tanya. Ya, ada PC masuk tak? Ada PC masuk. HT PC lagi. Lagi siapa PC? Tak ada. Histi je. Cik Roslan. Cik Roslan dah VIP Cik Roslan dah VIP. NFI ni siapa? Jangan diamlah. Korang 23 orang kat dalam ni. Kak Azhar ada soalan dekat chat tu Kak Azhar? Kat chat mana? Kat chat ada soalan. Chat. Aziza Abu Yamin. Siapakah Aziza Abu Yamin? Assalamualaikum Kak Azhar. Apa langkah pertama yang Kak Azhar buat untuk mula-mula buat bisnes? Yang pertama sekali, of course. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bila kita berniat, insya-Allah semuanya perjalanan kita jadi lancar. Pertama sekali niat. Apakah niat Azizah Abu Yamin bersama dalam Forever Living? Apa niat Azizah Abu Yamin? Pertama, of course nak cari duit lebih. Betul tak? Semua orang nak cari duit lebih. Betul ke betul? Aku join Forever ni aku nak cari duit lebih. Bukan nak dengar bebelan Kak Azhar pun. Kan? Okay, tapi kalau tak ada mentor, yang kedua, kalau tak ada mentor, memang kita tak akan sampailah. Mentor tu pula, mentor yang ada proven, yang ada bukti kesuksesan dia tu. Macam tu. Jadi pertama sekali pada Kak Zah, niat. Langkah pertama Kak Zah niat, yang kedua mentor. So mentor ni
kita ni bila kita ada mentor, kita follow 100% mentor kita. Kalau dia umpama macam ni, korang pergi sekolah, kan, mak ayah hantar korang pergi sekolah, nawaitu korang adalah untuk belajar. So sampai dekat sekolah, siapa yang korang kena follow? Siapa yang korang kena follow? Tulis cepat. Laju sikit. Cikgu lah. Cikgu lah, kan. So cikgu tu siapa? Cikgu tu mentor. Jadi kalau korang pergi sekolah, cikgu cakap ikut pintu depan, korang ikut pintu belakang, jadinya apa? Itu yang timbulnya sekolah khas lah, sekolah apa yang sekolah jahat tu? Kan? Apa Hendra Geni sebab Kak Zah tak sekolah sampai situ lah. Kak Zah sekolah sampai SPM. Kan? Macam tu. Jadi benda pertama mesti kena nawaitu, yang kedua mesti kena ikut mentor. Kalau nak tanya Kak Zah, okey Kak Zah ikut apa? Of course kita akan pergi kepada pelan benih. Itu memang semua orang dah tahu, kan? Semua orang dah tahu mesti kena masuk pelan benih. Daripada pelan benih kita akan belajar rules, kita akan belajar art of war, kita akan belajar skill set, kita akan belajar banyak nilai, kan, kat dalam tu. Jadi kalau Kak Zah nak cerita pasal benda tu saja untuk orang baru, dia belum faham sebab dia baru dapat mesej 9. Dia baru dapat mesej 9, dia baru kena hadam 2 video, kan? Betul ke betul untuk PC? Dia belum boleh langkah jauh lagi. Tapi dia kena tahulah yang bahawasanya dalam Forever Living ni kita ada satu sistem yang memang sangat superb, yang boleh melahirkan dah beribu jutawan, sampaikan kita pun ada sendiri jutawan depan mata, kan? Dalam grup kita ni sendiri pun dah ada jutawan, Sifu Hamizah Hamdan, Sifu Lila, Sifu Mia, kan? Jadi ikut je. Ikut saja. Boleh Azizah? Kak Azizah nak lebih lagi jawapan daripada Kak Azhar. Okey, perbetulkan niat. Dulu kan, okey, Kak Zah cerita Kak Zah sendirilah. Okey, dulu memang masa mula Kak Zah buat multi level ni, networking ni, Kak Zah nampak duit depan. Kak Zah letak duit kat depan. Okey. Apa jadi bila Kak Zah letak duit kat depan, Kak Zah sangat penat. Sebab apa? Sebab Kak Zah kejar duit. Kak Zah memang kejar duit tu. Jadi bila kita adanya audio magnet rezeki tu, sombong. Sebab Kak Zah sombong. Dulu Kak Zah sombong. Sebab Kak Zah konon-kononnya memang top nak kata top 10 tu tidak, top 5 macam tu lah dekat company CNI dulu, kan. Sampai Kak Zah dapat pergi umrah, dapat package pergi umrah, kan. Kak Zah dapat duit CNI tu, Kak Zah dapat beli kereta walaupun tak besar kereta tu, tapi benda tu buktilah. Bukti macam tu, kan. Benda tu dah ada. Jadi bila masuk, memang Kak Zah tahu networking sebab rata-rata dalam ni Kak Zah tahu ramai yang tak suka masuk multi level. Kak Zah tahu memang ramai yang tak suka. Ada yang mungkin tertipu ke apa ke, tapi sebenarnya multi level ni Kak Zah sangat suka. Kak Zah sangat suka multi level sebab Kak Zah suka berjumpa dengan orang. Kak Zah suka berdepan dengan orang, kan. Jadi bila Kak Zah letak duit tu depan, ilmu kurang masa tu, kan, magnet rezeki memang out, memang tak ada. Jadi kita jadi penat. Rupa-rupanya bila kita ada sistem yang betul, bila kita masuk pula dalam grup AUC ni, kita diajar dengan audio magnet rezeki, rupanya rezeki tu dia datang cari kita. Sebab itu first kali memang kena betulkan niat. Betul Kak Zah nak cari income. Betul ya Purnama? Jadi kalau korang kerja sekalipun, jangan rasa macam kerja itu membebankan. Korang dah sign tau, korang dah sign dekat satu syarikat, korang kerja sampai sekarang, bila balik korang stres tu sebenarnya kau datang sendiri, kau cari sendiri stres tu. Sebenarnya kalau kau enjoy dengan apa yang kau buat, kan, kau nak cari rezeki, kan, kat sana kalau kau kerja maknanya kau mencari rezeki sebenarnya. Bila kau kerja kau mencari rezeki. Orang bisnes ni dia tak mencari rezeki, tapi dia menjemput rezeki. Kan, orang bisnes
Dia menjemput rezeki. Tapi bila kita kerja, kita sebenarnya pergi cari rezeki. Pagi-pagi kita kena keluar, kita kena punch card, kita kena apa, semua. Kita kena ikut rules dia, kita kena follow dia, bos kita cakap mesti ada target gini-gini, kita kena ikut. Sebenarnya kita mencari rezeki lah. Tapi bila kita happy dengan kerja tu, kita tak perlu merungut, kita tak perlu stres, kita tak perlu nak anxiety. Kan? Kita jangan letakkan, kita jangan sabotage diri, sebab benda tu adalah ibadah. Sama je juga dengan apa yang kita buat sekarang. Even kita part time, kan? Sebenarnya kita buat lebih lagi ibadah tu. Lebih lagi ibadah tu sebab niat kita tadi tu kita dah letak untuk manfaatkan diri kita kepada orang lain. So kita dapat double daripada apa yang kita kerja tu. Kalau kita kerja, kita fokus kepada aku nak bagi bos aku happy. Aku nak bagi bos aku banyak duit. Kan? Aku dapat sebulan segini-segini cukuplah, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita dapat banyak manfaat dan kita boleh manfaatkan diri kita kepada orang lain. Nah, tu maksud dia. Okey, kadang-kadang kita rasa kerja tu membebankan. Ya, bila kita rasa benda tu membebankan, sebenarnya dah tak jadi ibadah lah. Dah tak jadi ibadah dah. Bila Kak Azhar nak sentuh pasal benda ni, kan? Ini sebenarnya termasuk dalam kitab Hikam Tauhid tau. Yang korang kena faham betul-betul kenapa korang kerja sebenarnya. Bila korang faham betul-betul kenapa korang kerja, korang akan rasa happy benda tu. Kak Zah contohnya kan ada orang Indonesia tahu pasal produk ni dari kita. Then dia nak beli. Okay, good. Kak Zah nampak kan kat saya ada orang tengah. Kat sana ada orang tengah, ya. Dekat Indonesia dia ada orang tengah, betul. Dia belum ada ni lagi. Yang dikatakan orang tengah tu macam mana? Bagusnya lah PC siapa lah ni kan. Ni soalan Eagle ni. Ni soalan Eagle. Yes, franchise kata Zifulillah. Kat sana masih lagi franchise. Dia orang tengah ni, okey, Kak Zah buat contoh paling senang. Paling senang. Ini masuk GEP ni. Soalan GEP ni. Kalau ada kat dalam ni yang nak jawab, silakan Kak Zah bagi. Kak Zah bagi peluang jawab. Siapa nak jawab? Siapa yang boleh jawab ni memang CBM lah. Siapa yang nak jawab ni pasal orang tengah ni? Suara tu. Selamat datang Kak Siti Zabedah Muhaiddin. Sekarang boleh buka. Tu pusing-pusing. Okey, alhamdulillah. Kena cari lain. Nampak tak orang Pergi cari? Macam pergi cari anak suruh tekan apa. Okey. Dengar Kak Siti Kenapa ustazahnya pakai apa, bercakap je, suara tak ada. Okey. So siapa nak tolong jawab soalan ni tadi? Tak tahu soalan apa. Tak apa Kak Siti Zabedah boleh dengar dulu, tak apa. Baru kan. Okey, ada siapa yang nak tolong jawab? No. Mungkin No nak tolong jawab? Cik Kak Zah bagi peluang ni. Kak Zah bagi peluang ni. Ni dalam grup ni tak ada orang lain tau. Ni grup kita. Grup Sifulillah. Cepat. Siapa nak tolong jawab? Kenapa korang GEP je ni? Sana dia orang pakai orang tengah, dia pakai point-point. Ya. Sekarang ni Hesti dia maksudkan macam mana yang dimaksudkan dengan orang tengah tu? Okey, siapa nak tolong jawab? Kak Yan nak tolong jawab? Ini kan sesi belajar, jomlah. Tak apa, salah kita boleh betulkan. Dr. Khairul mungkin nak tolong jawab? Soalan ni tadi macam mana tahu Kak? Soalan Orang dia, tengah masuk tak? Orang tengah tadi.
Soalan dia tanya, kalau dekat Indonesia, kita masih lagi gunakan orang tengah. Dia ada center tapi dia gunakan orang tengah. Okey, sekarang Histi punya soalan. Apa yang dimaksudkan dengan orang tengah tu? Okay, alright. Okay, faham. Okay, saya cuba jawab lah. Saya tak tahu betul-betul. Okay, Tak jadi apa. dalam bisnes ni, dia dipanggil saluran pengedaran ataupun channel lah of distribution. Jadi kalau untuk perniagaan yang menggunakan orang tengah, sebab saya sendiri buat PhD dalam bidang franchise. Jadi franchise ni dia merupakan sistem yang menggunakan franchisor and franchisee. Maksud dia menggunakan orang tengah lah. Jadi franchisor tu pemilik, dia akan melantik franchisee sebagai orang tengah. Jadi bila ada orang tengah ni, dia akan ada kos lah kat situ. Bila ada kos kat situ, maka harga yang dibayar daripada pengedar, daripada manufacturing, maksud dia pembuat lah, ataupun pengilang, dia sampai kepada orang tengah. So orang tengah ni akan perlu kena ada dia punya ni lah, macam dia akan markup dari segi profit lah untuk dia nak cover dia punya kos. Kemudian barulah dia akan sampai kepada dia orang punya dipanggil pengedar ataupun peruncit. Dan peruncit itu akan hantar kepada kita sebagai pengguna. Jadi di dalam konsep perniagaan ni, dia disebut sebagai channel lah ataupun saluran pengedaran. Jadi macam itulah Kak Azhar, boleh kot ataupun nak jelas lagi ke macam mana? Dia kena tanya dengan orang yang tanya tu. Isti Ya, boleh ya. Isti? Boleh Boleh faham faham? tak ataupun masuk ST tu di mana, maksud dia di Indonesia ke? Di Indonesia. Di Indonesia Ya. tu kita belum ada lagi Ya. direct kepada kita lah. Dia memang franchise lagi. Dia masih lagi pakai pairing-pairing lah. Okay. Terima kasih Dr. Khairul. Baik, Tak salah kan sama-sama. mencuba kan? Tapi Ya, Dr. cuba Khairul je. betul. Dr. Khairul punya contoh tu memang dahsyat lah. Itu kalau dia jumpa dengan dia punya sama level dengan dia tu, memang close punya lah cerita pasal tak ada orang tengah ni. Okay, so kalau biasanya Kak Zah akan buat perkara yang sangat simple lah. Contoh Histi ada contoh Histi ni, Histi buat nasi lemak. Kak Zah ambil yang paling mudah sekali. Histi buat nasi lemak. Histi buat nasi lemak tu kos dia RM1. Histi jual, kalau direct kepada pelanggan, Histi akan jual RM1 juga, betul tak? Tapi bila Histi cakap, aku nak pasarkan aku punya nasi lemak ni, Histi pun letak dekat mana, petrol station contohnya. Okey, letaklah dekat stesen minyak kan. Letak kat stesen minyak, Petronas tu dia akan ambil RM1 ke dia akan ambil lebih? Kalau dia jual, Histi akan tolak RM1. Tapi Petronas dia akan jual berapa? Dia akan jual lebih, betul tak? Dia akan jual lebih. So, yang jual lebih itulah sebenarnya orang tengah. Maknanya, stesen minyak tu akan jual lebih. Nampak? Isti punya nasi lemak RM1 je. Tapi, petrol station jual sampai RM2.50, RM3. Korang lah yang jadi tukang beli. Tapi kalau Kak Lila ni dia tahu Isti tukang buat, dapat RM1 je, sedap pula tu. Rasa Kak Lila ni nak beli tak dekat petrol station tu? Nak beli tak dekat stesen minyak tu? Tak nak lah kan. Mesti dia akan direct cari siapa yang buat nasi lemak yang tersedap sekali. Macam tu. Okey. Mudah tak nak faham? Senang kan? Okey, soalan lain. Kita ada lagi setengah jam je. Dia kan, kalau nak cerita pasal GEP, pasal tak ada orang tengah ni, korang kena cakap macam ni. Bahan mentah company A ataupun company lain-lain ni, dia tetap akan ambil 30%. Sebab itu Forever pun dia memang akan ambil 30% keuntungan dia. Siapa-siapa lah kalau keluar bahan mentah, kilang tu memang akan ambil 30%. So, dia akan bagi kepada distributor. Distributor akan ambil 35%. Kenapa? Sebab distributor kena repack, rebrand, banyak benda distributor nak kena buat. Lepas tu distributor nak kena cari siapa lagi? Agent pula.
Kan ejen pula. Ejen ni pula dia pun nak juga untung kan. Dia kat situ pun dia dah ambil 35% dah. Jadi dia pun carilah orang-orang yang suka ambil commission RM1, RM2, RM5, macam tu. Kita ada commission tak? Kita pakai commission tak? Forever pakai commission tak? Tak. Forever bagi apa? Persen. Besar kan persen kita kan? Okay. Boleh kalau dia duduk kat Indonesia, mesti kena post ke sana lah. Ya. Dia tak bolehlah beli terus. Maknanya dia tak bolehlah beli terus ke Histi. Sekarang ni kalau Histi boleh belikan dan bawa masuk ke Indonesia, okey lah. Tapi tak boleh dalam kuantiti yang banyak setahu Kak Zah kan. Sebab ada customnya dekat situ. Okey. Bagus. Soalan lain? Siapa lagi nak bagi soalan? Mungkin Cik Roslan ada soalan? Mungkin Fazlin. Oh, yang Kak Zah tak kenal ni. NFI. Ni grup Mia ke? Dia pakai FI? Zah, Ya. Ya. nak tanya. Kalau kita ada PC pada Indon, dia nak buat pada sana, yang kita dapat apa? Kalau dia kita dapat persen dia beli macam cara yang tadilah. Kita dapat persen Benda ni dia dah berlaku dekat Tila tau, dekat kita punya grup juga. Okey, Tila tu dia Indonesia. Okey, dia macam ni. Dia belikan adik dia dan dia postkan. Tapi setakat ni dia kata dia cuma boleh post, dia kata benda yang kecil-kecil je. Macam contoh aloe vera tu besar kan. Kalau ambil 3-4 botol dah tak boleh nak post kan, banyak sangat. Benda tu pun nanti akan jadi akan jadi persoalan lah sebenarnya. Jadi adik dia memang beli terpaksa menggunakan atas nama dia. Dia kalau dia masuk bagus juga kalau dia cerita ni kan. Pasal keluarga dia. Keluarga dia memang menggunakan produk Forever. Tapi terpaksalah dia post kecil-kecil macam contohnya pollen, royal jelly, ubat gigi. Macam tu. Dia kata adik dia pernah beli. Dia tengok ada CC. Tetapi bila dia tanya dengan HQ cakap ada dua kemungkinan. Sama ada CC tu masuk ataupun tidak. Kalau CC tu masuk, dia kata bukan dalam masa yang tepat, yang sama. Macam gitu. HQ cakap sampai sekarang HQ pun tak bagi jawapan yang tepat lah pasal Indonesia ni. Sebab tu ramai orang Indonesia yang nak join, orang Indonesia tu memang kat sini, dekat Malaysia. Tu boleh. Maknanya dia beli produk kat sini, semua kita registerkan dia dekat sini. Boleh. Macam tu. Okay. Tapi tak apa benda ni. Sebab akak ada satu PC orang Batam. Tapi dia beli barang sini, dia bawa sana boleh kan? Boleh. Cuma dia nak beli sana aja. Dia nak beli sana tu macam dekat ada masalah. Dekat sana, setahu Kak Zah, dia kena shipping lebih mahal daripada dia beli produk. Memang tak berbaloi. Sebab itu kenapa Tila, keluarga dia memang Tila yang akan post ke sana. Macam tu. Bermakna dia tak boleh menjual ke sana lah. Macam tu lah. Benda ni pun berlaku pada seorang Kak Zah punya supervisor. Kan kalau masih ingat lagi Cik Aya tu macam mana dia boleh buat income dalam masa sebulan 3,000, 1,000, 1,900, 2,000, 2,500 kan. Sebabnya bila dia duduk dekat sini, bila dia balik dekat Indonesia sana, dia dah balik sana dah, dia tak balik sini dah. Dia terus, dia kata memang dia nak beli deodorant satu tu pun sangat-sangat mahal dia punya shipping. Jadi dia terus dah tak buat dah, kesian kat dia. Tapi duit dia masih ada lagi dalam sistem. Bonus dia. Itulah Forever Living. Okay. Ada lagi soalan? Memang betul. Sangat complicated. Okay, lagi soalan lain?
Biasanya soalan macam gini. Boleh kita bincang sama-sama. Tapi boleh je sebenarnya korang boleh bertanya sendiri dengan HQ. Boleh call HQ sendiri sebenarnya. VIP pun nama beli kat Sabah dan bawa balik ke Indonesia. Ya, betul. Indonesia tu dia belum jadi kita punya ni lagi kan. Belum rasmi lagi. Mungkin sebab itu tahun ini dia buat dekat Indonesia, dekat Bali. Tu mungkin salah satu daripadanya lah. Okey? Lagi? Tanya je. Mungkin kita rasa soalan tu macam malulah nak tanya kan. Tak apa. Tak apalah. Mungkin ada orang lain ada Tapi soalan tu. tapi yang orang Indon tu dia duduk sini dia bolehlah masuk ahli. Cuma dia boleh beli barang sini saja. Dia tak boleh beli sana. Dia boleh bawa masuk boleh. Boleh. Okay, Tapi tak boleh dalam kuantiti yang banyak lah. Sebab nanti kan dia kena tahan pula dengan pihak custom kat situ kan. Untuk apa. Tu yang nak tanya tu sebab akak ada seorang PC ni, dia memang duduk sini tapi dia nak tolong keluarga dia kat sana, ada adik dia ke sakit. Tu yang dia bawa produk-produk ni bawa ke sana, ke Batam. Boleh. Kalau sebotol 2 boleh. Tak ada masalah tu. Kalau yang kecil-kecil okey, macam Royal Jelly, Poland, FOG, Artixi, tu tak ada masalah sebab kita boleh masuk dalam beg kan. Yalah, tu ABG boleh bawa 1. Ya, ABG boleh bawa 3 lah at least. Tapi kalau dah bawa 2-3 carton tu, dia akan tanyalah. Itu je. Okey. Lain? Syakira, mungkin ada soalan? Sarima Mursyid. Ya, betul tu. Kita fokus kepada Malaysia. Malaysia ni luas tau. Ramai lagi yang tak tahu. Kalau macam contoh dekat Kedah, baru Dr. Khairul seorang. Kalau dekat Wahha, baru kami bertiga. Ramai lagi tu. Kalau dekat Terengganu, lagi belum ada. Terengganu belum ada. Assalamualaikum Kak. Ya. Kak Azhar. Ni apa Khairul ni? Ya. Okey Kak Azhar, tadi kan saya tengok kan ada Herbalife kan, dia buat dia punya macam promosi lah dekat Lotus. Dia letak kat situ pemeriksaan kesihatan percuma. Dan dia tak letak langsung apa produk dia punya Herbalife. Tetapi tadi saya terperasan. Saya ternampak dia punya kereta tu kan, mungkin dia punya leader kot. Nampaklah dia punya barang-barang Herbalife tu. Cuma saya nampak kan dia punya strategi tu kan, dia pandai sebab dia letak satu meja, dia letak ada 3 orang, barang semua apa dia tak letak. Dia cuma letak ada alat-alat macam nak check. Ada dia punya index kan, dia nak check kita punya BMI kot saya ingat. Saya pun takut nak pergi. Cuma saya tengoklah kan cara dia orang closing. Tapi saya tengok Kak Azhar kan ramai orang pergi kan. Orang tak wish. Kalau lah saya boleh buat macam ni kan best. Dia tak ada langsung produk dia dekat atas meja. Jadi saya nak buka booth tu sebenarnya tu kan. Adalah. Sebab kita nak tengok cara dia orang buat. Memang syarat dia kod tu Fakiah cakap Herbalife memang tak boleh letak produk atas table. Kenapa Fakiah? Ceritakan kan. Dia macam gini. Dia Herbalife ni dia memang tak boleh letak atas table. Dia boleh letak bawah table ataupun dalam kereta dia. Kalau customer nak baru dia masukkan. Dia macam tu. And then that's why Herbalife ni dia lebih kepada berat badan kan. So dia akan attract customer yang lalu lalang tu dengan dia punya skill dia kan. Dia ambil timbang berat, lepas tu dia punya lemak semua-semua tu kan. So dia ada satu form untuk dia orang isi. That's why kat situ dia akan explain pada customer, okay, dia macam ni kan. So you kena turunkan lemak you banyak ni kan. So sesiapa yang tertarik dengan dia tu baru dia kata orang dia suggest dia punya produk dia atau macam tu. Macam tu lah. Dia punya style dia memang macam tu. Doktor. Sebab sebelah saya pun saya buka booth memang Herbalife kat sebelah. So memang dia macam tu lah. Tapi macam kita boleh letak barang, kan? Memang kita boleh letak, tak ada masalah kan?
kita boleh buat. Kita boleh, tak ada Faham ya kan? masalah. Tapi Herbalife dia Ah. punya company tak dibenarkan. Okey, Macam tu. baik. Okey, lagi senang lah kita nak Ah, closing kan. okey. Okey, terima kasih. Betul, Alhamdulillah. senang sebab dia tak nampak produk kan. Okey, terima kasih. Manager Fakiah. Okey, dia macam ni. Sebenarnya kalau nak buat skill macam doktor beritahu tadi tu, ikut cara Herbalife tu sebenarnya memang boleh je. Kita galakkan je sebenarnya. Dan kita pun boleh promote produk dekat atas meja. Forever tak ada apa-apa persoalan pasal tu lah. Okey. Cuma tapi kalau doktor dah bagi business card, doktor adalah doktor, lagi senang nak close sebenarnya. Tak payah check pun, memang okey saya serah diri je. Kan? Betul. Dia sebab ini benda ni Kak Zah pernah, pengalaman Kak Zah juga sebenarnya, bagus soalan doktor ni. Pengalaman Kak Zah dulu, teringat juga Kak Zah. Dulu Kak Zah cuma sediakan 2 benda je masa Kak Zah buat booth lah. Kan? Bye. Okey, Kak Zah sediakan pam darah. Okey, pam darah. Lepas tu satu lagi Kak Zah sediakan untuk test kencing manis. Kalau boleh buat macam tu, memang boleh buat. Memang jadi punya. Booth memang mesti ada orang hormon punya. Lepas tu masa orang datang tu terus buat demo. Tunjuk kenapa kena ambil. Tu salah satu daripada tu yang bestnya kan kita ni. Kita belajar lain, kita dapat jadi doktor. Kita belajar lain, kita dapat jadi cikgu. Kita belajar lain, kita boleh jadi speaker. Kita belajar lain, semua kita boleh dapat dalam Forever ni. So siapa yang ada buka booth tu, kalau ada skill yang Kak Zah beritahu ni, lagi bagus. Lepas tu kita buat check up free. Betul. Okay. Strategi, yes. Okay, ada soalan lagi tak tadi? Kak Zah tak nampak. Ada tak? Herbalife makan, ada customer pernah cakap sekarang dah masuk di VIP. Kak Lila pun ada VIP yang sebenarnya user dan tegar Herbalife dan tak ada produk detox. So lagi tak ada. Ya, betul. Kalau tak pandai nak tahu, nak baca pam, tak payahlah beria sangat stetoskop kat sini kan. Kan kalah pula doktor yang ni kan. Tak payah, beli yang biasa tu je dalam harga 300 lebih, letak atas meja. Bila ada orang datang, jom saya boleh check darah free. Kan, check darah, tekanan darah free. Lepas tu kat situ letaklah sekali bacaan tu. Jangan kau pandai-pandai pula membacanya, orang tu tak darah tinggi kan jadi darah tinggi. Letaklah. So kita jujurlah kan. Kat situ dia punya atas dia berapa bacaan, bawah dia berapa bacaan. Macam tu. Kenapa kena ambil produk kita, buat demo masa tu 15 minit memang akan close. Tu Kak Zah suka lah cara tu. Okey. Lain? Untuk orang baru ada nak tanya apa-apa? Ada soalan B kat atas tu Kak. Soalan B? Kak Azhar dalamnya ada PCB. Okey, siapa PCB tu? Kenalkanlah. Boleh bagi kata-kata semangat dan tips-tips? Boleh. InsyaAllah. Siapa? Siapa nama dia? Sarima ke? Kak Sarima, Kak Noh. Okey. Tahniah B. Tahniah untuk Noh dan Sarima. Sebaya dengan Kak Azhar ke? Okey, untuk Noh dan Sarima, tahniah kerana anda telah berada dalam platform yang sangat-sangat tepat. Okey, dekat dalam ni kita belajar banyak sangat benda daripada kehidupan kita di luar sampailah kehidupan kita kat dalam. Dia akan sentuh sampai ke hati. Tu Forever Living. Okey, lepas tu okey dah. Okey dah, tidur. Okey. Ya. Sekejap.
Masya Allah. Okay, pertama Kak Zah nak ucapkan tahniah untuk orang baru. Dia bukan pada Noh saja, bukan pada Sarimah saja, tapi kepada orang baru walaupun dah terus ke VIP, macam contoh Cik Roslan dekat sini, Hesti dekat sini, mungkin NFI kat sini. Okey, Kak Zah nak ucapkan tahniah sangat-sangat. Siapa Kak Siti Zabedah Kak Siti Zabedah. Okey, kerana anda telah membuat satu pilihan yang sangat tepat berada dalam Forever Living. Okey. Sebenarnya kalau ikut pada pengalaman Kak Zah pun sebenarnya Kak Zah dah banyak sangat masuk multi level. Memang terlalu banyak. Kalau Datuk Desmond tu 50, Kak Zah rasa Kak Zah pun kalau ada 51, Kak Zah masuk 51 juga. Okey. Kerana apa? Sebab Forever Living ni, okey, especially kita di bawah Datuk Desmond Kong. Nanti tanyalah dengan upline-upline yang baru-baru ni kan, tanya siapa dia Datuk Desmond Kong. Okey, kita dapat mentor yang dia dah bagi kita jalan yang paling-paling senang untuk kita capai setiap impian kita. Setiap apa impian kita dalam masa yang sangat singkat. Dia dah bagi kita shortcut. Dia dah lalui macam-macam benda kan. Dia bagi kita satu mapping yang sangat mudah untuk kita follow, untuk kita ikut. Okey. Lepas tu, Kak Zah nak ucapkan tahniah lagi sekali sebab pilihan korang sangat tepat duduk di bawah grup keluarga yang ajaib, iaitu Sifu Hamiza daripada AUC. Lepas tu lagi, Kak Zah nak ucapkan lagi tahniah kerana pilihan korang pada malam ini, pada hari ini, okey, sangat tepat juga sebab follow upline yang bawa korang pada malam ini. Sebab grup kita ni dia dah bagi kita, kalau tadi Kak Zah cerita pasal Forever Datuk Desmond, dia bagi kita mapping, yang kat sini dia dah bagi kita mapping juga untuk kita lagi cepat capai kepada impian kita. Okey. Satu saja. Benda ni memang Kak Zah akan ingatkan kepada downloader Kak Zah juga dan kepada siapa-siapa orang yang Kak Zah jumpa. Satu je tips untuk berjaya adalah attitude. Sikap. Okey, sikap kita. Kalau sikap kita dulu tak rajin, kita tak nak follow orang, kita tak nak dengar kata, kita ubah, kita paksa diri kita berubah untuk follow satu persatu mapping yang dah disediakan. Tak payah buat jalan sendiri, tak perlu nak fikir-fikir, tak perlu nak sakit kepala untuk packing barang ataupun nak jumpa orang, nak ketuk rumah orang. Tak perlu dah zaman sekarang ni. Okey? So, ubah attitude kita kepada paksa diri menjadi lebih rajin, lebih mengikut kata. InsyaAllah, bisnes kita akan jadi lebih smooth, lebih indah. Macam tu. Okey, kalau macam Noh dengan Sarimah tadi, follow je sebiji cakap upline. Okey, Rabia ni tadi. Okey, Ruby ni. Dia memang akan bawa korang ke jalan yang benar. Dia akan bawa ke jalan yang benar. InsyaAllah. Okey. So tahniah. Okey. Jadi pastikan untuk yang PC, pastikan hadam 2 video yang disediakan, hadam betul-betul 9 mesej jutawan yang dibagi. Untuk PC, untuk VIP pula, hadam betul-betul 10 mesej jutawan supaya daripada mula kita masuk, kita dah boleh letakkan diri kita berapa lama kita nak ambil untuk kita capai impian kita. Okey, yang penting ubah sikap, attitude. Kak Zah yakin banyak dah yang join Forever under AUC group ni, okey, dalam MZ, dalam FI, Ruby Kak Zah tak tahu dia punya group apa nama.
okey, dalam NF, semua orang dah ramai dah berubah menjadi lebih baik. Nak ubah sikap, satu je lagi Kak Zan nak ingatkan, dengar audio magnet rezeki. Dengar audio magnet rezeki. Okey. Dalam audio magnet rezeki tu, dia bukan sikap saja. Dia bukan sikap saja. Kita punya kehidupan luaran dan dalaman pun juga akan berubah. Exactly, akan berubah. Percaya cakap Kak Azhar. Yang mana kita suka sebelum ni, kita suka cakap benda yang lara kan, cakap benda yang tak best didengar, cakap kasar. Okay, automatically akan berubah bila kita dapat hadam audio magnet rezeki. Okay, right? Boleh? Okay, lagi siapa lagi ada tanya? Berdamping dengan audio magnet rezeki. Berdamping dengan mapping bingung. Okay, betul. Dan contact upline. Ya, contact upline selalu. InsyaAllah. Memang, Masya Allah. Okay. Semua orang tahu pasal road perginya. Road map. Kan? Semua orang tahu. Betul tak? Okay, nanti untuk yang PC, dia belajar lebih sikit lagi. Cepat-cepat VIP. Korang akan dapat tahu macam mana kita punya blueprint. Blueprint untuk capai impian kita. Okey, contoh kita letakkan kita nak 2000 RM dekat situ. Okey, berapa lama kita nak 2000 RM tu kita dapat? Sebulan, 2 bulan, ada blueprint dia. Kejap. Okey, sampai Kak Zaman sampai mana tadi? Mapping, roadmap kan? Roadmap tu, okey, minta kita punya upline lukiskan dekat mana kita. Dekat mana roadmap kita? Menggunakan blueprint. Sebab macam Kak Azhar beritahu awal tadilah, kita punya matlamat kita nak capai apa impian kita nak capai kan? Kita nak bagi mak duit 1000 satu bulan, kita nak bayar zakat, contohlah kita nak pergi umrah. So dekat dalam blueprint tu dia ada sediakan. Aku nak income banyak ni pada bulan berapa? Apa kerja yang aku nak kena buat? Semua ada dekat dalam tu. Boleh? So upline ada tugas sikit lah kat situ. Okay. Jadi tips dia tadi, okay, macam Ruby beritahulah kan. Tips dia tadi pertama memang kena ubah sikap, paksa diri jadi rajin. Okay. Kak Zah, saya downline B. Saya memang niat nak berjaya dan tolong keluarga. Betul. Semua orang ada niat yang sama. Semangat memang kuat. Fikiran pun memang kuat. Tapi kadang banyak fikir negatif datang sendiri. Share and share masih belum berjaya. Close, usaha mungkin kurang. Okey, masih belum berjaya close. Usaha mungkin kurang dan mungkin sebab kerja shift. Tapi memang tu semua alasan kan? Bagi kata-kata semangat sikit dan cara-cara nak atasi. Dalam soalan, dah ada jawapan. Kak Zah nak beritahu apa? Bagus kan. Dalam soalan dia dah bagi jawapan dah. Terima kasih lah. Jadi Kak Zah adalah idea kan nak cakap. Okey. Ini kita panggil apa tahu? Sabotaj diri. Orang yang suka sabotaj diri ni, minta maaf cakap orang yang suka sabotaj diri ni, inner power dia belum cukup mantap. Sebab itu benda pertama sekali adalah dengar audio magnet rezeki. Ni benda pertama sekali. Siapa? Hamidah Abu Yamin.
Tahniah tau, tahniah. Hamidah saya Hamidah pula. Kak Azhar saya dah buat dah. Saya dah share dah banyak benda dah saya share. Okey, benda ni berlaku pada Kak Azhar juga tau. Okey. Alhamdulillah Kak Azhar dapat sifu yang sangat sabar, iaitu sifu Lila. Okey, dia memang sangat penyabar melayan Kak Azhar. Soalan ni Kak Azhar dah bagi rasa Kak Azhar buat 7 tahun forever. 5 tahun yang lepas Kak Azhar banyak bagi soalan ni pada Kak Lila. Okey. Kak Lila, Lila, Kak Azhar dah share dah. Semua orang Kak Azhar dah share dah. Kata kalau share-share terus boleh dapat jawapan. Kata share-share terus dapat close. Kata share-share kan. Share-share je, tak payah ketuk rumah orang, tak payah pergi kerja orang, tak payah kontak orang, tak payah telefon orang, tak payah, semua tak payah. Duduk rumah je. Betul kata Kak Lila, kan? Tapi adakah 100% kita follow mentor kita? Dah buat ke apa yang B suruh? Dah buat ke belum apa yang B suruh? Baik mengaku. Siapa yang kat sini yang masih lagi ada persoalan sama macam Hamidah Abu Yamin? Okey, Kak Azhar tanya satu je. Dah buat ke dah buat sangat apa yang upline suruh? Itulah soalan Kak Lila dulu bercakap dengan Kak Azhar. Kak Azhar dah buat ke apa yang Lila suruh? Dah. Okey, satu je soalan nak tanya. Alamak. Kan? Apa ni? Soalan apa ni Kak Azhar nak tanya ni? Sembahyang tepat waktu tak? Sembahyang tepat waktu tak? Dengar azan terus sembahyang tak? Tu B tanya dengan Kak Midah. Kak Midah, kalau dengar azan, Kak Midah sembahyang cepat tak? Kak Midah tangguh ke? Kak Midah terus sembahyang? Contohlah. Okay, so kita berbalik kepada diri kita sendiri. Kita jangan salahkan orang. Kenapa setiap kali kita share, orang tak nak dengan kita. Okay, ingat kata Sifu Datuk Desmond tadi dekat Teppanyaki. Okay, orang Jepun pun pakai dia punya formula. Kan? No, 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 yes. So, kalau orang tu no, 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 tak ada yes. So, apa kita kena buat? Next. Itu skill daripada Datuk Desmond. Tapi Kak Azhar nak cerita sedikit pada malam ini. Kita balik semula kepada diri kita. Kan? Pertama, aku dah buat semua ke yang Ruby suruh aku? Aku dah buat semua ke apa yang Ruby minta aku buat? Benda yang paling simple sekali. Buat tak name listing? Buat tak 5 langkah? Dah hafal belum GEP? GEP aku mantap ke tidak? Aku pakai produk dah lebih 30 produk ke belum? Aku ada tak demo set yang lengkap? Aku ada tak demo set yang lengkap? Aku ada tak impian yang tepat? Kalau aku cakap aku nak bagi mak aku duit 1,000, bermula daripada bulan berapa? Hari apa? Dah buat ke belum tu semua? Ya, nampak? So, tingkatkan lagi inner power. Okay. Tingkatkan lagi attitude yang baik dalam diri kita ni. Dengar lagi audio Magnet Rezeki. Okay. Percaya cakap Kak Azhar, setiap kali korang nak share, telefon upline, minta dia doakan. Okay. Jangan ada sedikit pun rasa macam cakap, macam bagus je upline aku tu. Confirm korang tak akan dapat share. Confirm tak akan close. So, minta restu seumpama kita minta restu dengan mak kita. Seumpama kita minta restu dengan guru kita. Seumpama kita minta restu dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Tuhan. So, aku nak berniaga ni. Ya Allah, aku nak berniaga ni hari ni. Kan?
Kau tolong aku ya Allah. Telefon upline, Ruby, aku nak pergi GEP kan orang ni. Kau doakan aku Ruby. So Ruby akan doakan. Kan? Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Okay, gerak, insya-Allah. Memang akan close. Percaya je Kak Zah. Simple je. So, ingat balik, dengar audio Magnet Rezeki, ubah sikap, kuatkan inner power. Sebenarnya kita ni tak perlu nak sabotaj diri. Bila kita sabotaj diri, sebenarnya kita tak bersyukur lah. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Memang dah itu kita. Tapi bila kita nak jadi macam orang lain, so kita kena improve. Kita kena improvekan lagi diri kita. Kita tak boleh sama dengan orang. Kita tak boleh sama dengan orang. Kan? Dia boleh close. Macam mana dia boleh close? Oh, dia pandai cakap. Aku tak pandai cakap. Lepas tu sedih. Tu sabotaj dirilah. Aku tak pandai cakap. Aku tak pandai cakap lah, Bi. Midah tak pandai cakap. Kan? So tak nak ada fikiran macam tu lagi. Semua cakap aku boleh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh. Right? Okay, jadi best vision of yourself. Ya betul. Improve diri, ya boleh buat sesuatu belum biasa kita buat. Betul. Kita buat benda yang orang tak buat, itu adalah kejayaan. Ingat bila macam ni. Dulu masa Kak Zah tak ada ilmu kan. Kak Zah buat macam-macam bisnes. Okay. Memang alhamdulillah memang tak berjaya. Tetapi rupanya macam mana Kak Zah nak cakap? Subhanallah, Kak Zah nak cerita apa sebenarnya ni? Ya Allah, subhanallah, astaghfirullahalazim. Macam mana Kak Zah nak cakap Okay, bila kita tak ada ilmu kan, dulu bila kita cakap aku nak berjaya kan, dulu tak ada ilmu kan, bila orang tolak kita, Kak Zah semacam kenapa orang ni tolak aku ni, aku tak suka dengan aku ke kan. Tapi bila kita dah ada ilmu kan, duduk dalam circle yang sangat positif sekarang ni, rupa-rupanya kan, memang ada tertulis dalam Al-Quran yang mengatakan selagi mana kita nak kejayaan dalam hidup kita, selagi mana kita nak buat perubahan pada diri kita ni, rupanya Allah memang akan uji kita bermacam-macam tau. Bermacam-macam. Masa itulah kita hilang kawan, masa itulah kawan baik kita pun tak kenal kita, masa itulah kawan kita cakap dia tak nak, masa itulah adik-beradik jadi macam tak best dengan kita. Jadi solusinya tu adalah daripada diri kita sendiri. Lagi kuat kau cakap, aku berazam, aku tak kira. Kan, bulan ni aku mesti 25cc. Aku nak naik cruise. Aku nak dapat duit RM500 daripada aku punya CBM. So aku mesti kena kejar, aku mesti kena buat betul-betul. Lagi tinggi kau punya cita-cita, lagi tinggi kau punya angan-angan, lagi banyaklah hiburan yang best-best. Bungkusan-bungkusan yang best-best yang Allah bagi dekat kita. Masa itulah kita tak ada masa dengan upline kita. Masa itulah kita sampai tak boleh nak letak. Aku ni ada 24 jam ni. Tapi upline aku pun aku tak boleh nak contact. Upline aku ni pun aku tak boleh nak tanya. Masya Allah kan. Masa ni lah Allah uji kita, sekuat mana kita boleh lawan, secantik mana kita punya solusi, itulah orang yang akan menang. Macam tu. Okay? Yes, boleh. Sangat boleh. Ya. Semakin kita mau jadi baik, semakin banyak ujian. Ya, kena percaya manusia setiap hari dia sentiasa berdoa pada diri dia untuk dia menjadi baik. Yang tak baik itu adalah perangai dia. So maafkan perangai dia. Maafkan dia, bukan kita maafkan dia, tapi kita maafkan perangai dia. Jadi malam ini sebelum tidur, maafkan semua orang. Okey, maafkan diri sendiri, maafkan orang-orang yang kita sayang. Bila bangun pagi, kau akan rasa satu benda yang sangat best.
Okay. Ya, Alhamdulillah. Maafkan semua orang. Ya, minta maaf dengan semua orang dan maafkan semua orang. Masa tu kena ingat aku ada amanah. Aku ada amanah yang aku belum selesaikan. Ingat balik tajuk Kak Azhar, lunas amanah. Lunas amanah bukan saja kita berhutang dengan orang atau orang berhutang dengan kita. Tetapi sebenarnya kita berhutang dengan diri kita, kita berhutang dengan Allah. Kita berhutang dengan ramai orang. Kita amanah dengan ramai orang. Okey? Bila dah masuk je dalam forever living bermakna kita dah berakad dengan orang tu. Dan sebagai upline, sebagai upline, sebagai leader, sangat-sangat tinggi tanggungjawab kerana kalau korang tak capai kepada satu tahap yang sepatutnya korang capai, leader itu seolah-olah macam tidak bertanggungjawab. Jadi tugas leader, tugas seorang pemimpin bukan persoalan yang sangat mudah. Jadi bila kita nak permudahkan, kita yang kena permudahkan untuk kita punya leader. Gitu. Boleh? Ya. Okay, kita dah 10-3 minit dah. Ada lagi soalan-soalan yang best-best? Okay. Sikit je last daripada Kak Zah. Kak Zah nak betul-betul korang faham dengan ada lagi soalan apa ni? Macam Kak nak buat GEP, nak keluar jumpa prospek, minta dari leader, minta doa dari ya Kak Yang memang selalulah telefon. Kan tanya Kak Ya. Kat sini ada banyak contoh tau, Sarimah dan Noh, ataupun siapa Histi ataupun Cik Roslan. Okey, dalam ni ada banyak contoh. Okey, contohnya kita tengok Kak Yah Kak Yah, kat sini ada Aunty Inonai tak? Okey, ada Aunty Inonai. Dalam ni dua orang ni orang yang veteran lah kan, orang lama kan, yang betul-betul fokus kepada forever living. Aunty Inonai satu memang kami tahu, okey, dia memang ada matlamat yang sangat jelas dan matlamat tu alhamdulillah every month dia memang dah dapat buat, sebab every month duit forever dia memang dia tak sentuh dan dia bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Nampak dia punya matlamat dia. Bila matlamat tu jelas, okey, benda tu dia dapat. Okey, tapi dia dapat tu macam mana? Kan? Macam yang Kak Zah beritahu tadilah. Dia lalui banyak benda kan? Akhirnya dia dapat. Okey. Dan mereka berdua ni selalu dekat mulut ni selalu cakap nak fighter, nak fighter, nak fighter, nak fighter, nak fighter. Kan? Nampak tak? Bila mulut kita ni selalu cakap benda-benda yang best-best kat diri kita, okey, benda tu dia akan masuk dekat kita punya ni. Kak Zah tak tahu nak cakap bahasa orang putih dia, dia cakap layar lah. Apa? Apa dah? Cuba ni apa tulis? Kan? Bila kita cakap kat mulut, dia akan pergi ke ni, keseluruhan kita punya belakang ni. Okey, dia akan bawa terus pergi ke layar kita ni. Ni layar. Maknanya kita cakap, Allah terus ambil. Kan? Apa yang kita cakap tu adalah doa. So bila kita cakap kita nak fighter, nak fighter, nak fighter, akhirnya Aunty Inonai dan Kak Hasia dapat fighter. Macam tu. Jadi bila dah dapat fighter, kan? Tanggungjawabnya dah jadi lagi besar lah. Macam mana kita nak fahamkan pula kita punya downline kita, anak kita. Okay. Bila dah dapat fighter, jangan tinggal pula. Ni orang cakap dah beranak, lepas tu tinggal. Okay. So, itu saja. Dan ingat pesan Kak Zah last, GEP, mantapkan lagi GEP. Tengok macam mana Sifu Miza buat GEP. Macam mana Sifu Kak Lila kita buat GEP. Kan? Ramai orang boleh close daripada GEP. Okay. So Ahad ni insyaAllah turn Kak Azhar untuk GEP. So Kak Azhar buat hard sell terus. Macam Kak Miza minggu lepas, hari Ahad dia buat soft sell kan.
Ni Kak Zah buat hard sell terus. Okey, Kak Zah nak cerita kenapa kita kena pandai pilih bisnes. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Ke ada Boleh. orang lain yang nak buat? Boleh. Pasti boleh. Okey, kalau ada orang lain nak buat, Kak Zah nak bagilah dekat orang tu. Kan? Kak Zah boleh buatkan dia poster yang paling cantik sekali. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Moga apa yang Kak Zah cakap ni dapat memberi manfaat pada korang semua. Yang baik-baik tu semua datang daripada Allah. Okay, yang kurang baik, yang tak baik tu semuanya datang daripada Kak Zah sendiri. So Kak Zah dah tak ada nak cakap apa-apa lagi? Okay, amin. Dah amin dah. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Bye. Assalamualaikum. Sekejap kita ambil gambar. Ada 33 orang ni. Okay, siapa yang available bolehlah Dah buka. ambil, Dah ambil dah Kak gambar. Dah ambil dah. PA baru nak duduk Amia dah ambil. Tak apalah, ambil lagi. Ambil lagi. Buka. Kalau ada produk dekat depan mata tu ambil produk lah. Sekejap ambil produk, ambil produk. Ambil produk. Pegang produk. Botol kuning, cepat. Okey. 1, 2. 1, 2, 3. Gelap lah. Okay, bye. Assalamualaikum.